Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Bertemu lagi kita di dalam kelas sains tahun 4 bersama Cikgu Lin. Pada minggu yang lalu, kamu telah belajar tentang benda hidup dan benda bukan hidup di persekitaran. Pada hari ini, Cikgu akan ajar kamu tentang ciri-ciri benda hidup. Dah sedia murid-murid? Jom, mari kita mulakan. Pelajaran kita pada hari ini adalah benda hidup dan benda bukan hidup. Standard kandungan kita adalah 1.1 iaitu benda-benda di persekitaran dan standard pembelajaran kita pula adalah 1.1.3 memerihal ciri-ciri benda hidup iaitu bernafas, memerlukan air, memerlukan makanan, bergerak, membesar dan membiak. Sebelum kita mulakan, murid-murid dikehendaki membuka buku teks pendidikan sains sosial dan alam sekitar tahun 4 di muka surat 5 dan buku aktiviti di muka surat 5, 6 dan 7. Semua benda hidup mempunyai ciri-ciri yang berikut, iaitu yang pertama, bernafas. Kedua, memerlukan makanan dan air. Ketiga, bergerak. Keempat, membesar. Dan yang kelima, membiak. Mari kita lihat ciri ini satu persatu. Ciri benda hidup yang pertama adalah bernafas. Manusia bernafas dengan menyedut oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Haiwan juga bernafas. Haiwan di darat bernafas menggunakan peparu, manakala haiwan di dalam air bernafas menggunakan insang. Ada juga haiwan yang bernafas melalui kulit yang lembap seperti katak. Tumbuhan pula bernafas melalui stoma. Stoma ialah liang-liang seni yang terdapat pada daun. Ciri yang kedua adalah benda hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan makanan untuk membantu proses tumbesaran dan memberikan tenaga untuk melakukan aktiviti seharian. Haiwan pemangsa seperti harimau memerlukan tenaga daripada makanan untuk berburu, manakala haiwan seperti rusa memerlukan tenaga untuk menyelamatkan diri dari pemangsa. Tumbuhan pula menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Ciri yang ketiga adalah benda hidup bergerak. Manusia boleh bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Haiwan pula bergerak dengan pelbagai cara. Ada yang berlari, berjalan, melompat, terbang, berenang dan juga ada yang menyusur seperti ular. Tumbuhan pula bergerak sama ada ke arah rangsangan atau menjauhi rangsangan. Contohnya, tumbuhan akan bergerak ke arah cahaya untuk tumbesaran. Ini adalah beberapa contoh bagaimana benda hidup bergerak. Manusia boleh bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain dengan cara berjalan atau berlari. Haiwan pula bergerak dengan pelbagai cara. Haiwan bergerak untuk mencari makanan, mencari mangsa atau melarikan diri dari pemangsa. Ada yang berjalan, ada yang berlari, ada juga yang melompat seperti katak, ada yang terbang seperti burung dan rama-rama, ada haiwan yang berenang seperti ikan dan ada juga yang menyusur seperti ular. Tumbuhan pula bergerak ke arah rangsangan. Sebagai contoh, tumbuhan bergerak ke arah
cahaya matahari semasa proses pembesaran. Ciri yang seterusnya adalah benda hidup membesar. Benda hidup membesar dengan menunjukkan pertambahan saiz badan dan bertambah tinggi. Manusia melalui pelbagai peringkat pembesaran bermula daripada bayi, kanak-kanak, remaja dan dewasa. Haiwan pula melalui pelbagai peringkat pembesaran bermula daripada telur sehingga menjadi haiwan yang matang. Ciri yang terakhir adalah benda hidup membiak. Proses ini berlaku pada benda hidup untuk menambah bilangannya bagi memastikan spesies tersebut terus wujud di dunia ini. Manusia membiak dengan cara melahirkan anak. Haiwan pula membiak dengan cara melahirkan anak dan bertelur. Tumbuhan pula membiak melalui biji benih, keratan batang, daun, anak pokok, spora dan juga akar bawah tanah. Ini adalah contoh haiwan-haiwan yang membiak dengan cara melahirkan anak dan bertelur. Bagaimana murid-murid? Dapatkah kamu nyatakan apakah ciri-ciri benda hidup? Untuk menguji kefahaman kamu, kamu diminta melakukan latihan pengukuhan di dalam buku aktiviti di muka surat 5, 6 dan 7. Sekian dahulu perkongsian Cikgu Lin pada hari ini. Bertemu kita di minggu hadapan dengan tajuk yang lain pula. Bye. Assalamualaikum.